Assalamualaikum, apa khabar? Terima kasih atas sambutan yang sangat bagus. Video pertama saya berkaitan nak charging Renault Zoe EV ni. Ada juga yang bertanya kereta ni dia nak bandingkan dengan hybrid. Cik, anda silap cik. Renault ni bukan hybrid. Hybrid ada enjin biasa dan juga bateri. Yang ini cuma ada satu punca kuasa. Enjin tak ada bateri sahaja. Langsung tak guna minyak, tak ada enjin. Okey, nanti video ketiga saya tunjukkan apa ada kat dalam kereta ni. Okey, so ini ialah kereta EV ataupun kita panggil BEV, Battery Electric Vehicle. Hanya tenaga elektrik sahaja, tak ada elektrik dia tak berjalan. Yang kedua ialah charger dia, ya. Ada yang bandingkan charging kereta ni dengan handphone. Ni handphone. Okey. Handphone ni pun semahal-mahal dia pun sekarang Samsung yang boleh lipat-lipat tu harga dia berapa? 9,000. 9,000. Okey. Itu pun awak tengok handphone yang 1,000 pun dah ada fast charger dengan charger biasa. Betul tak? Ada handphone macam Apple ni cerewet. Kalau kabel yang tak original, berapa bulan lepas tu dia dah reject kabel tu. Betul tak? Samsung pun sama, ada fast charger je. Kalau awak masuk kabel yang dia tak kenal, charger biasa, dia warning, charging lambat. Itu baru handphone. Harga paling mahal pun 9,000. Ini kereta cik. Kereta ni harga ratus ribu tau, masa barulah kan. Okey, kalau tak baru pun harga dia dah 60,000 lebih second hand Zoe ni ya. Mestinya dia lagi bijak daripada handphone kita tu. Jadi kalau charging dah penuh, dia akan off sendirilah, jangan risau. Malah masa awak nak charge tu pun, okey, sebelum kita masukkan kabel ni dalam dia punya mulut depan ni pun, buka pun. Ni sebelum kita masukkan dalam ni pun, okey, bukan sebelum, masa kita cocok je dalam ni, komputer dia dalam ni dia dah kira dah, bukan setakat berapa lama nak charging, dia tahu bila nak tarik lagi banyak current keluar daripada elektrik punca kuasa kita tu. Dan jika punca kuasa kita tu contohnya pembumian tak bagus, dia reject je terus, dia tak nak charging. Okey, dan sekiranya pendawaian rumah tak berapa baik, okey, ada spike naik turun ataupun harmonics dalam teknologi ni kita panggil harmonics, maknanya kekotoran di dalam bekalan elektrik, dia akan either perlahan ataupun paling teruk dia reject terus. Jadi kalau rumah anda rumah lama, anda pasang home wall charger dan tenaga elektrik tu ada banyak harmonics, anda kena telefon TNB lah untuk bantu selesaikan. Sebab Zoe ni dia tak akan charge. Betul, dia lebih cerewet daripada setakat handphone ni. Okey, handphone ni pada dia ayam cang je. Sebab Zoe tahu bateri dia bapok lagi mahal daripada bateri handphone. Sebab tu dia akan jaga. Setakat dia dah penuh, dia switch off tu, pada dia, alah, itu standard lah, phone China pun boleh buat. Ni dia kaji tenaga elektrik yang nak masuk ke dalam bateri dia. Dia memang cerewet. Soalan seterusnya ialah power bank. Ada yang seriously bertanya dengan saya, tak ada ke, tak boleh buat ke power bank untuk kereta elektrik? Okey, ni handphone. Okey, ini ialah power bank 20,000 mAh. Ni, tengok saiz dia tak? So kalau ini kereta elektrik, ini ialah saiz power bank dia. Besar tak? Lebih kurang macam tu lah juga. Sebab bateri dalam kereta ni pun dekat bawah dia ni, okey, Zoe ni bateri dia dekat bahagian bawah, lantai dia tu, dan memang cukup besar. Tesla punya lagi besar. Zoe paling baru pun lebih besar. Bateri lebih besar, jarak perjalanan lebih jauh lah, ya. Yang ini dalam 130, 140. Zoe yang baru boleh pergi 300.5 ke atas. Tapi dah tak bawa masuk lah. Sebabnya nak bawa masuk, kalau tak pasang dekat Malaysia, kena cukai. Masalahnya, kalau nak pasang kat Malaysia, takkan nak pasang sebutir dua je. So kerajaan
bagilah yang import CBU tu tak ada cukai supaya orang biasa dulu dengan EV. Jangan kita berfikir jauh sangat, yang bawah pun tak dapat. Okey, kena matang sikit bab tu lah. Soalan seterusnya, saya kata saya charge dekat Petronas sebab Petronas ada charger besar 22 kWh, tak sampai sejam boleh penuh lah kereta ni. Kena bayar tak? Ini paling banyak sekali. Okey, jika anda charge dekat Petronas, anda tak perlu bayar. Charger yang ada dekat Petronas ni dimiliki oleh Charge EV. Charge EV ni di bawah kawal selia Green Tech Malaysia. So bila kita cerita pasal EV, pasal tenaga elektrik lah, penggunaan tenaga elektrik, kereta elektrik contohnya, solar dan macam-macam ni kan. Okey, Green Tech Malaysia adalah antara agensi kerajaan yang bertanggungjawab. Okey, so pada pendapat saya, Green Tech Malaysia ni ialah pelupur kereta elektrik di Malaysia. Ya. So untuk penggemar-penggemar EV ni memang berterima kasih kepada Green Tech Asia lah. Dia orang yang mula-mula sekali bawa masuk Tesla untuk disewa leasing ke orang apa semua tu, Green Tech Malaysia. So Green Tech Malaysia juga yang memasang charging stations di kebanyakan Petronas station di Lebuh Raya. Semua rasa semua Petronas dekat highway ni, dekat Plus Highway ni contohnya, memang ada charging station. Yang menghala ke Pantai Timur pun, highway LPT pun, LPT 1 pun memang ada charging station. LPT 2 saya tak pasti ada ke tidak, stesen minyak dah sekarang ni. Tapi itu dia, kebanyakan charger yang anda lihat dekat Cyberjaya lah, dekat apa semua tu, yang bentuk dia sama macam kat Petronas, itu dipasang oleh Green Tech Malaysia. Dan di Petronas tu charger-charger ni semua ni memang boleh pakai free, tetapi anda kena daftarkan diri anda dulu dengan Green Tech, bayar RM240 setahun dan anda akan dapat kad ini. Okey, so macam mana nak guna charger dekat Petronas tu? Macam biasa, kabel ni memang kita kena bawa merayau lah, duduk dalam boot sajalah. Pergi dekat sana, okey, cocok pada charger dekat ni, charger dekat Petronas tu, kemudian cocok pada kereta elektrik kita, dan dekat charger kat Petronas tu kita tap, kita sentuh je, tap, okey, dekat charger dia tu, dan sekiranya kad anda ini masih registered, masih lagi berfungsi, maknanya anda boleh charging lah. Okey, sekiranya EV ni kita bawa balik ke kampung, okey, pertengahan jalan kita boleh isi, kita boleh charge dekat Petronas, sampai kat kampung tak ada wall charger, Petronas mendadak kat sana, macam mana nak charge? Kawan-kawan, macam selalu awak tengok dalam kereta lah, saya tunjukkan gambar EV balik ke Kuala Pilah lah, EV balik ke Melaka lah, ya, EV pergi Langkawi lah, itu semua guna charger di Petronas ataupun wall charger yang ada di fasiliti di tempat-tempat tu lah. Tapi bila sampai kampung, nak charge pakai apa? Tesla, Zoe nak charge pakai apa bila balik kampung? Contohnya macam saya balik Kuantan, Kuantan dan charger. Kalau nak balik rumah mak saya kat Kuantan, saya nak charge pakai apa kat rumah mak saya? Ada. Kita panggilkan ini granny charger. Granny maknanya nenek lah, sebab dia slow. Ni dia. Allahuakbar. Ni lah, orang ada airbag susah betul nak bongkok. Ini dia, granny charger. Okey, granny charger ni, yang ini, okey, ini yang bentuk macam shaver ni. Ni. Okey. So yang ini ni fungsi dia sama, cocok dekat kereta ni, okey. Dan ini dia punya gadget dia lah. Okey. Dan ni dia soket 3 pin biasa. So maknanya ni kita cocok je dekat plug pin biasa kat rumah tu, okey. Dan hujung dia satu lagi tu, yang ini yang ni kita cocok je kat kereta ni. Okey. So yang ini kita panggilkan nama rasmi dia lah, Portable Charging Box. Yang ni brand Rolex, okey, bukan Rolex, Rolex, okey. Dan ini buatan buatan mana, Allah Alam, bisa boleh tak jual, tak cakap pula ni. Tapi tak salah dia Germany kot. Okey. Ini ialah portable charger, granny charger. Dan ini pun memang selalu ada dalam kereta saya ni lah. Sebab just in case, okey, ada granny charger ni. Dan granny charger ni memang lambat. Okey, lambat. Okey, kenapa dia lambat? Okey, plug 3 pin dekat rumah kita tu, soket dia tu, okey, dia cuma maksimum 13
ampere. Okey, 13 ampere. Okey, kat rumah ni tau 13 ampere. So untuk kereta EV kita tak boleh cocok dan terus direct tarik 13 ampere. Tak boleh. Sebab diorang ni jalan-jalan macam tak ada PKP je. Sebabnya ialah perkakasan elektrik kat rumah dia tak sentiasa tarik 13 ampere tu straight tarik, dia tak ada naik, dia turun, dia naik macam kettle contohnya, macam cerik. Dia akan tarik perlahan-lahan, dah penuh, dia pak tutup. Betul tak? Untuk kereta EV ni, bateri yang bapak besar ni dia mungkin menggunakan plug tu selama dia 2 kali ganda ya. 2 kali ganda kalau nak penuh dengan charge kat rumah ni, sebab charge rumah ni kecil. Okey. So kita bercerita tentang atas daripada 6 jam. Kalau dia tarik current 13 ampere selama lebih daripada, let's say lah kita kata 10 jam, kabel dekat belakang plug 3 pin tu mungkin cair. Sebab dia tidak didesign untuk charge kereta elektrik. Kereta elektrik dia draw current yang sangat kuat, sangat besar. Okey. So wall charger tu dia guna 16 ampere, 16 amp dia pakai. Okey, wall charger tu. So charge rumah ni dia kena 13 amp maksimum, tapi untuk kereta ni dia turunkan selalunya kepada 8 ampere. 8 ampere supaya current tu tak cukup kuat untuk menjahanamkan pendawaian anda. Kerana itu kalau saya gunalah granny charger ni, kalau kereta ni betul-betul kosong, dia memerlukan 12 jam untuk penuh. Ya, memang lama lah. Okey, sebab kita bercerita tentang tangki air yang dekat atas menara tu, awak nak isikan pakai hose pipe kecil kat rumah tu. Samalah cerita dia. Okey, so ini granny charger ni kita pakai kalau dah tak ada charger lain. Okey, jangan risau, kebanyakan orang akan cakap tak praktikal apa semua ni. Memang betul pun, memang tak praktikal pun. Kerana itu EV tidak popular di mana-mana dalam dunia kecuali bila kerajaan dia paksa guna. Kena paksa. Sebab EV memerlukan pertukaran budaya ataupun gaya hidup. Sorry, bukan budaya, gaya hidup. Kalau kita isi minyak, tak sampai 5 minit dah penuh jalan. EV ni nak isi, nak charging dia pun, kalau tak ada fast charger tu, sejam. Jadi anda perlu berfikir, okey, aku nak ke point A. Point A ni berapa kilometer, cukup tak charge aku, kat sana ada charger ke tidak. So memang anda memerlukan penukaran daripada segi gaya hidup. Kerana itu, kalau kita bagi option, pilihan pada orang nak pakai kereta petrol ataupun kereta EV, kebanyakan orang memang akan pakai petrol sebab mereka nak praktikal. Okey, dunia kereta ni, untuk kita yang gila kereta, kita rasa macam, oh, diorang patut buat macam ni sebab ni, dia patut tukar tayar macam ni, dia patut lower apa semua ni, sebab kita gila kereta. Tapi kalau anda nak tahu, gila kereta ni, orang yang gila kereta ni tak sampai 20% pun dalam pasaran. Jadi EV ni, pada pendapat saya, sekiranya dia hendak popular, satu, harga dia kenalah lebih rendah daripada sekarang. Okey, dan EV memang mahal kerana bateri mahal. Dia semakin menurun tetapi tetap mahal. Dua, dia kena ada sedikit galakan daripada kerajaan. Kerana macam saya lah, okey, dan macam rakan-rakan saya yang pakai kereta elektrik, kami memang tidak menghasilkan carbon dioxide langsung pada kenderaan kita. Ya, saya tahu ada orang kata macam kita pergi elektrik pun buat masih lagi pakai arang batu. Betul. Tapi awak bayangkan ya, kita ada stesen jana kuasa yang menggunakan arang batu di Lumut contohnya. Okey, dan kita ada kenderaan di KL contohnya. So, kita ada pencemaran di 2 tempat. Di Manjung, okey, tempat jana kuasa tu, dan di Kuala Lumpur. Sebab kereta-kereta tu semua guna minyak karbon. Yang ini elektrik tetap kena keluar untuk rumah. So, bayangkan jika kenderaan di KL tak ada yang guna minyak, semua guna EV. Jadi KL tak ada pencemaran. Pencemaran cuma ada di Manjung saja. So pencemaran tetap berlaku kerana kita masih menggunakan arang batu api pula, arang batu. Tetapi pencemaran kini cuma bertumpu di satu tempat sahaja, iaitu di Manjung. Jadi di KL dah clear. Ini ialah apa konsep yang masih dilakukan oleh beberapa negara. Maknanya pencemaran bertumpu pada satu tempat saja,
di kawasan yang ramai penduduk. Asal rumah aku ada banyak sangat lori dengan exhaust macam ni ya. Pelik betul lah. Anyway, so pencemaran hanya bertumpu di stesen janakuasa dan bukan bertumpu di tempat penduduk ramai. Konsep tu kita kena perlu fikirkan. Tapi saya tahu ramai yang masih lagi tak faham kenapa orang nak pakai kereta EV. Memang betul pun. Saya pun cakap terus terang, kena ada kenderaan lain lah. Saya tak boleh hidup dengan EV ni sahaja. Tetapi kebanyakan perjalanan saya memang dekat-dekat sini sajalah. Macam rumah saya nak ke Jabat, saya nak pergi ke supermarket ke apa, kat area sini nak hantar anak pergi tuition, semua area sini saja. So kebanyakan pemanduan saya memang pemanduan yang dekat-dekat. Jadi dengan EV ni saya tak perlu isi minyak lah. Cuma satulah, TNB patutnya memberikan kita tarif yang berbeza di sebelah malam. Sebab sekarang ni saya charge sebelah siang ke, saya charge sebelah malam ke, charge dia tetap sama. Dan sekarang ni dengan harga minyak yang rendah, silap-silap harga elektrik lagi mahal daripada minyak. So no point saya nak charge pun. Okay, cuma dalam PKP sekarang ni, dalam masa COVID-19 ni, saya tak nak pergi stesen minyak lah. So saya banyak gunakan kereta ni lah. Okay, dia pun tak berjalan ke mana pun. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.